Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Bertemu lagi kita dalam segmen Bicara Teknikal bersama Cikgu Hazlan Hashim dan juga saya, hos anda, Boboy CTC. So, pada minggu ini untuk episod yang ke 134 live from home, dan anda sedang menonton dari Facebook CTC FM. Jadi, apa khabar semua? Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan semua sihat. Seperti yang kita semua sedia maklum, hari ini sudah pun masuk hari yang ke-21 Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan bagi kita untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Jadi diharap tuan-tuan dan puan-puan di rumah semua stay home, stay safe dan stay healthy. Okey, jadi di sini seperti biasa saya ada satu pengumuman daripada pihak pengurusan CTC FM. Kami ingin memaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang YouTube channel CTC FM telah kembali beroperasi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah berkunjung ke YouTube dan search CTC Jarak FM dan make sure tuan-tuan dan puan-puan subscribe, kerana kita ada di dalam YouTube channel berkenaan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tonton segmen Bicara Teknikal daripada episod 1 sehinggalah yang latest. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan bosan duduk rumah semasa PKP ni, apa kata singgah ke YouTube CTC dan tonton semua segmen-segmen Cikgu Hazlan Hashim dari awal sampai habis untuk ulang kaji dan tambahkan ilmu dagangan anda. Jadi jangan lupa subscribe, like dan share. Okey, seterusnya, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, dalam segmen YouTube kita pada hari ini kita ada buat kelainan sikit. Hari ini kita tak buat quiz yang ada jawapan objektif ABCD, tapi kita ada soalan. So jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan atas ni kot, kalau tengok dekat desktop, kalau dekat mobile dia akan pop up keluar soalan tu berbunyi berikan 3 jenis signal BBMA. So tuan-tuan dan puan-puan boleh isikan jawapan anda dan kita akan sama-sama bincangkan di hujung segmen ini bersama Cikgu Hazlan Hashim. Jadi sebelum kita mulakan, jangan lupa untuk share segmen ini supaya lebih ramai lagi dapat menonton dan bersama-sama kita manfaatkan ilmu yang akan dikongsi oleh Cikgu Hazlan Hashim. Dan kepada mereka yang selalu tonton tapi belum like page CTC FM, apa tunggu lagi? Mohon like page CTC FM kerana kita akan pastikan lebih banyak maklumat dan kandungan-kandungan eksklusif, terutamanya berkaitan dengan dagangan forex. Okey, jadi jika tuan-tuan dan puan-puan ada soalan atau request kepada cikgu untuk review apa-apa pair ataupun perkara-perkara lain, jadi bolehlah tinggalkan pesanan anda di ruangan komen segmen ini. Jadi tanpa buang masa, saya nak mengajak Cikgu Hazlan Hashim untuk menyertai kita pada hari ini. Sekejap, sebentar kita mempunyai masalah teknikal sebentar. Biasalah bila buat live di rumah ni dia putus-putus sekejap. Jadi harap tuan-tuan dan puan-puan dapat bersabar. Kita cuba kembalikan sambungan. Jadi kembali lagi kita. Tadi ada masalah teknikal sebentar. Jadi tanpa buang masa, saya persilakan Cikgu Hazlan Hashim. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Boboy. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan di sana? Kita dah masuk hari yang seperti Boboy wawarkan tadi, kita dah masuk hari yang ke-21 PKP ni. Bermaksud kita dah 3 minggu
3 minggu kita self quarantine kat rumah, dan satu perkara yang pastinya naik terutama pada saya iaitu berat badan. Saya setuju dengan cikgu. Nampaknya saya pun berada dalam kes yang sama lah. 2 hari lepas setelah hampir 3 minggu berada di rumah, makan minum, saya tak keluar rumah tuan-tuan. Siang memang saya all the way dengan baby. Malam petang saya balik kerja, kemudian dia dah start tukar shift lah. Saya dah tengok market, dan biasa saya tidur dalam pukul 11 pagi tu, 11 ke 12 tengah pagi baru saya tidur. So rutin tu dibuat dalam hampir masa 3 minggu, dan 2 hari lepas saya pergi ke Giant. Saya cek berat badan, alamak dia dah naik dah. menakutkan. Jauh ini cikgu timbang berat sampai kat Giant. Sebab dekat rumah saya, tempat yang paling dekat untuk shopping, untuk beli barangan macam supermarket yang besar sedikit lah adalah Giant. Jauh sedikit adalah Tesco. Itu tempat saya pergi, jarak lebih kurang dalam, kalau driving, kalau tak jam 5 minit ke 10 minit, itu saja. Itu tempat yang saya bergerak lah. Jadi saya kata tuan-tuan pun sama, kita mengalami masalah yang sama, iaitu mengalami peningkatan berat badan. Okey, dan apa yang saya nak katakan, memang kita kena stay healthy, memang kita kena stay safe, dan impact daripada coronavirus ni sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat merisaukan. Dan korban ke-63 hingga terkini hari ni coronavirus punya angkara. Bila dah lama rumah dihuni, hilang fokus, akaun boleh cedera. So, tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan bukan apa, bila kita dah 3 minggu dia quarantine kat rumah kan, most of the time almost 24 hours kat rumah macam saya, kita punya fokus tuan-tuan memang mudah hilang. Dan kalau katakan kita rasa kita basic entry selesa dan mula rasa tak selesa, dan saya cadangkan tuan-tuan take a rest, jangan paksa diri untuk track. Personally saya menghadapi masalah yang sama, dan fokus saya dulu, saya boleh fokus on off tu tak ada masalah, sebab biasa kita keluar rumah, masuk rumah, so kita aktif. Bila duduk tempat yang sama, mula kita punya fokus, kita punya skill tuan-tuan semakin lama semakin kurang, definitely. So take your time, tarik handbrake sekejap, relax, buka balik. Saya akan buka video-video yang terdahulu, video-video cikgu saya, cikgu Omar, cikgu Roy, saya akan dengar, relax dulu. Sebab tuan-tuan, kadang-kadang benda-benda yang kita nampak hari-hari, kefahaman kita hari-hari kita nampak, tapi ada hari-hari tertentu kita macam tak nampak. Kita nampak candle, tapi kefahaman tu kita rasa mana pergi dia. Dulu kita nampak bahawa candle tu candle arah kukuh, kita dah tahu dah bila arah kukuh ada re-entry. Tetapi bila kita dah lama tengok market dan kita makin kurang fokus, skill dah kurang, kita nampak arah kukuh tapi kita tak terfikir selepas tu ada re-entry. Jadi skill dia semakin lama dia semakin tumpul. Jadi relax dulu, take your time, buat homework dulu, jangan paksa diri. Jadi apa yang saya nak kongsikan tuan-tuan di sini adalah kita kena sabar, jangan rush. Market tuan-tuan tidak akan berhenti. Walaupun kita tahu market tu untuk currency yang bermula daripada pukul 5 pagi pada hari Isnin dan akan berakhir pada 5 pagi lah, almost maksimum 5 pagi. Ada broker tutup 1 jam awal 5 pagi hari Sabtu. Kita rasa itu adalah 24 jam untuk 5 hari, tetapi sebenarnya dekat belakang dia 24 jam. Betul. Tetap running. Kalau tuan-tuan tanya, tuan-tuan boleh pergi kepada website xe.com. Kalau katakan, biasanya ni tempat rujukan saya lah. xe.com ni mana kalau kita nak tengok apa yang sedang berlaku, whatever currency yang latest. Dan juga selalunya tuan-tuan, kalau market buka pukul 5, kalau katakan saya belum tidur lagi, pukul 4 saya nak tahu pergerakan besar, saya akan gunakan di sini dan saya akan check berapakah semasa punya nilai. Di situ kita tahu sama ada gap atau tak ada gap. Ini antara website yang saya gunakan lah sebenarnya. Okey. Dan hari ni hari Selasa, dan apa yang kita nampak tuan-tuan kat sini,
kita tahu siang tadi dah pun ada impact USD, impact currency USD, impact currency AUD, dan dah pun terlepas untuk siang tadi. Dan saya sekarang memang siang memang kata pangkah, memang tak dapat nak tengok dah. Belah malam saja baru saya free lah. Dan bila kita rujuk besok ni, apa yang tuan-tuan nampak di depan ni, ini adalah saya pilih sebagai high impact sahaja. Bagi sesiapa yang mungkin ni apa benda ni, ini adalah tempat di mana tuan-tuan melihat jadual berkala untuk aktiviti currency untuk trading, yang mana tuan-tuan boleh tengok di sini. Contoh apa saya buat, saya pergi kepada, tuan-tuan boleh nampakkan anak panah yang ada di jari tu. Saya pilih untuk ni tuan-tuan, AUD, Canada, Swiss CHF, CNY, Euro, GBP, JPY, USD. Saya apply hanya jadi apa yang saya pilih adalah semua currency hanya high impact, dan saya dapat senada high impact. Cikgu, Jadi saya tahu boleh ulang sedikit sebab tadi ada putus sekejap. Daripada yang cikgu pilih currency, lepas tu currency. Okey. Di sini forexfactory.com tuan-tuan adalah ni bagi sesiapa yang mungkin mencari rujukan tentang dia nak tahu kenapa hari ni tiba-tiba pergerakan mungkin AUD tu kuat, mungkin GBP kuat, atau mungkin sesuatu currency tu kuat. Antara salah satu tempat yang boleh tuan-tuan tuju, tuan-tuan gunakan adalah website forexfactory.com. Tuan-tuan nampak di depan ni. Okey. Apa yang tuan-tuan nampak di depan ni, ini adalah senarai jadual berkala yang berlaku setiap hari. Jadi apa yang saya rujuk adalah saya mencari impact. Sini tuan-tuan nampak impact, ada kolom impact di sini. Dia tulis high impact expected. Jadi saya hanya memilih high impact expected. Sebenarnya dia ada 3 jenis impact. Yang mana high, medium, tempat untuk kita nak configure. Tuan-tuan nampak anak panah ni jadi macam jari. Saya klik di sini, tuan-tuan nampak ni semua currency. Kalau katakan saya nak pilih AUD sahaja, saya klik none, saya klik AUD, maknanya saya hanya pilih AUD sahaja. Tapi apa yang saya nak pilih semua currency. Dan katakan tuan-tuan nak pilih ada 4 jenis kriteria daripada impact paling tinggi kepada impact paling rendah. Ni non-economic. Jadi tuan-tuan boleh lihat low impact expected, ini adalah medium impact expected, dan ini adalah high impact expected. Jadi saya hanya memilih kepada high impact sahaja, sebab saya adalah trader technical. Saya nak melihat currency apakah yang dijangkakan membuat pergerakan besar pada setiap hari. Jadi apa saya buat, saya hanya pilih high impact saja. Saya klik none dan saya klik high impact. Dan untuk type saya nak filter. Setelah itu saya klik balik dekat ikon ni, dekat tuan-tuan nampak jari ni, dan inilah senarai dia. Jadi untuk minggu ni, siang tadi hari Selasa tuan-tuan dah lepas, is over. Dan hari tengok tuan-tuan, hari Khamis, besok hari Rabu tidak ada high impact. Okey, tapi kena ingat tidak semestinya jikalau tidak ada sebarang high impact news di sini, maka currency tidak akan aktiviti. Tidak. Ada ketikanya, terutama dalam sentimen. Benda-benda yang kita tak pasti. Contohnya bila ada gempa bumi, bilanya ada macam wabak penyakit ni kita dah nampak, COVID-19. Macam contohnya peperangan, dengan tiba-tiba peperangan, ada ketikanya serangan mendadak daripada satu negara ke negara yang lain, dia akan impact. Benda tu tidak ada dalam jadual berkala. Itu sentimen yang mana kita sukar untuk kita nak duga. Okey, ini yang kita dah nampak. Pada hari Rabu besok tuan-tuan tidak ada sebarang impact daripada jadual ini. Dan kalau kita lihat hari Khamis, dia ada senarai panjang daripada OPEC meeting. Jadi OPEC tuan-tuan dah tahu, OPEC meeting ni automatik dia ada kemenangan dengan minyak. Jadi siapa yang kaki minyak, kaki minyak, kaki CAD. Betul, Bobby pun dah tahu dah. Sebab oil tuan-tuan ada kena-mengena kalau currency dengan negara Canada pastinya. Jadi bila-bila Canada, tuan-tuan boleh fokus untuk AUD Canada, NZD Canada, GBP Canada, USD Canada, Canada JPY, Canada CHF. Mana-mana pair yang ada Canada, tuan-tuan boleh fokus. Dan ataupun tuan-tuan terus pergi kepada mana-mana kaunter minyak untuk nak cek apa peluang yang ada di situ. Okey, itu maknanya 2 hari
esok lusa nak berlaku benda ni, kita dah boleh prepare dah. Kita boleh nampak apakah pair yang sesuai untuk kita nak trade yang mana tentang minyak. Dan diikuti tentang euro 7.30 malam. Waktu ni tuan-tuan adalah waktu Malaysia. Saya dah configure sebagai waktu Malaysia. Euro 8.30 malam Canada. Nampak tak? Hari yang sama ada isu pasal minyak, OPEC meeting. Hari yang sama tentang tengah malam Canada. Jadi ada benda besar nak berlaku pada hari Khamis. Jadi hari Khamis, sebentar ni tuan-tuan dan puan-puan, kita ada masalah connection daripada Bulan Cikgu Azan Hashim. Senang. Ya. Cikgu boleh ulang sedikit cikgu dalam 1 minit lepas ni sebab tadi ada masalah connection. Correct. Okey, saya ulang kembali. Apa yang kita dapat sini tuan-tuan, ini contohnya pada hari Khamis, iaitu 2 hari akan datang. Esok, Rabu, lusa, Khamis. Yang mana pada hari Khamis kita dah nampak senarai aktiviti berdasarkan jadual berkala yang ada di 453, iaitu tentatifnya adalah OPEC meeting. Okey, OPEC meeting tuan-tuan dah tahu dah, ini ada mengena dengan oil. Jadi siapa kaki minyak yang suka trade oil, tuan-tuan dah boleh fokus secara teknikal apakah yang bentuk-bentuk yang dah nampak. Apa yang saya teringat, kalau saya tak silap, saya ada melihat setup re-entry sell di weekly untuk oil dan juga market hilang volume sell di daily, dan saya menunggu untuk full structure sell di 4 jam untuk oil. Itu yang saya nampak so far lah. Jadi benda-benda ni yang kita kena tengok setiap hari. Okay, saya jarang menggunakan H1 tuan-tuan, sebab H1 dia ada banyak candle. Saya seorang trader yang memang tak mampu nak melihat daripada pagi sampai ke malam. Jadi saya hanya melihat candle-candle yang bilangannya sedikit setiap hari, bermula daripada H4. Jadi dia punya trend dia saya tengok pada H4, pada daily dan daripada weekly. H1 ni kalau saya nak mencari kepastian dari segi re-entry, contohnya saya nak re-entry di H4, sebut tengok H1. Okey. Dan juga pada hari Khamis juga tuan-tuan ada ECB Monetary Policy Meeting Account. Okey, 7.30 malam Euro, 8.30 malam Canada. So tuan-tuan, Canada ada employment change, unemployment rate, unemployment claims dan hari Jumaat USD. Biasalah USD tuan-tuan biasanya hari Khamis Jumaat. Ini berlaku Jumaat. So bermaksud hari Khamis tuan-tuan, CAD ada pergerakan besar. Tuan-tuan boleh pilih mana-mana pair yang ada Canada. Contohnya antara yang popular, UCAD USD Canada, Canada CHF, Canada JPY, UCAD GBP Canada, CAD CHF, Canada CHF. Tuan-tuan boleh pilih. Jadi lihat pada hari Khamis nanti antara kesemua currency, kesemua pair yang ada currency Canada, yang manakah mempunyai setup yang paling mudah dan senang untuk tuan-tuan masuk, pilihlah yang tu. Okey, so insya-Allah saya akan fokuskan Canada hari Khamis, dan saya akan kalau ada rezeki insya-Allah saya akan cuba kongsikan sedikit analisa lah nanti untuk hari Khamis nanti. Okey, dan hari Jumaat adalah USD. Biasanya Jumaat tuan-tuan bila USD ni antara orang yang paling suka kaki emas lah, gold. Tapi cikgu lepas 2-3 minggu seminggu 2 ni memang susah nak cakap. Okey, sebab isu dia spread. Okey, dia kena ingat apabila berlaku isu COVID-19 ni, hello? Dengar? Okey. COVID-19 ni kita dah tahu, contoh macam kat Malaysia kan, banyak company-company yang ditutup sementara, tidak ada aktiviti. Jadi bagi negara-negara yang ni lain pun akan buat benda yang sama. Bayangkan aktiviti fokusly untuk gold diberhentikan. Bila diberhentikan, aktiviti itu very minimum. Jadi market tidak dapat harga yang terbaik because flow dia tak ada. Jadi bila flow dia tak ada tuan-tuan, dia punya ending dia punya spread tu nanti kita akan dapat besar. Tu orang kata spread dia sampai 100 pip, 200 pip, ada yang lebih daripada tu. Kebiasaan kita boleh dapat dalam 30-40 pip, tapi ni lebih daripada tu. Jadi sebenarnya. Jadi bila ini berlaku tuan-tuan, bagi sesiapa yang memang hanya fokus goal saja, dia akan sangat-sangat terasa. Sangat terasa. Sebab dia tak boleh nak trade lain. Jadi saya sendiri
pada orang lain lah. Keputusan di tangan tuan-tuan. Saya trade berdasarkan kepada setup. Kalau setup tu ada, saya masuk. Jadi saya tidak terikat kepada satu pair atau dua pair. Dulu ketika mula-mula saya trade, saya mengenal dunia forex sekitar 2006-2007, saya sangat-sangat terkesan sebab saya hanya fokus kepada EU sahaja. Kenapa saya trade EU pada ketika itu? Sebab saya ikut orang. Biasalah. Tapi nak ikut orang. Jadi sekarang saya trade based on setup. Jadi kalau setup EU tu cantik, maka saya masuk EU. Jadi sekarang saya dah tahu. Contoh macam tadi, kita nampak pada hari Jumaat 8.30 malam ada apa? Ada USD. Bermaksud dah tentu antara pair yang sangat terkesan sekarang ni tuan-tuan tentang pergerakan indeks USD adalah Euro USD. Dia punya pergerakan, kalau katakan gold, contoh kalau gold pada ketika itu, kalau indeks USD kuat pada ketika itu, kita dah tahu dah, hari itu kita sell EU. Clear? Kita sell EU dan kita buy USD CHF. Clear? Sebab antara EU dan UCHF adalah USD CHF. Sebab kadang-kadang orang kata UC, kalau kita sebut UC, C itu mungkin Canada, mungkin CHF. Jadi kena bezakan. UCAD, USD Canada, UCHF, CHF. Jadi kita tahu itu Swiss. Jadi kita dapat bezakan. So, jikalau katakan USD kuat pada malam pada Jumaat ni, setup saya belum tengok lagi. Jadi kalau kuat, mana biasanya saya tengok candle daily siap. Okay, bila saya lihat ini berlaku pada Jumaat malam, jadi hari Jumaat pagi nanti saya akan melihat candle hari Khamis siap, candle daily. Saya nak tengok candle daily. Bila candle daily tu siap, dan baru kita boleh selesa untuk nak buat jangkaan ke manakah arah pergerakan dia. Okey. So bila kita dah nampak biasanya EU, katakan kita kata okey, hari ni aku nak sell EU, maka automatik tuan-tuan, bila kita nampak, kita fikir okey aku nak sell EU, maka yang akan kita buat kepada UCAD, kepada UCHF adalah buy. Itu dia. Itu dia punya trend dia. Jadi tapi adakah kita nak terus buy? Kita kena buka chart, kita tengok setup. Kita tahu kita nak buy, tapi ada tak muncul setup? Kalau tak ada setup tuan-tuan, janganlah masuk. Okay, alright. So apa yang saya nak kongsikan tuan-tuan pada malam ni adalah, sebenarnya itu saya jarang cerita panjang pada ni lah sebenarnya. Tapi ini benda penting sebab biasa orang sekali lalu tengok tapi tak tahu apa nak buat. Dia tak tahu nak buat apa dengan maklumat ni. Sebab maklumat ni sangat penting tuan-tuan. Jadi tu sebab macam satu lagi maklumat ni yang biasa saya ulang-ulang tuan-tuan adalah macam contoh siang tadi kan, hari ni siang tadi Selasa ada AUD. Jadi automatik tuan-tuan, kalau katakan bila saya free, contoh sebelah pagi saya buka benda ni, saya tengok hari Selasa ada AUD, automatik hari ni kerja saya trade adalah untuk cari setup AUD saja. Saya tengok candle daily semalam, saya tengok setup. Adakah ada sebarang setup untuk AUD? Bermaksud AUD USD, AUD Canada, AUD, semua AUD lah. Ada 7 pair tak saya AUD. So takkan daripada 7 tu satu pun tak ada setup. Sebab ini adalah tempat di mana berlaku pergerakan besar. Okay, alright. Satu benda yang saya nak kongsikan, impact daripada COVID-19 ni tuan-tuan. Kita biasa bercerita tentang currency. Apa yang saya nampak adalah, saya nak kongsi malam ni adalah tentang saham sebenarnya, tentang S&P 500. Okay, apa yang saya nak kongsikan adalah sebentar cikgu. Izinkan saya mencelah. Okay, kepada penonton yang mahu tahu lebih lanjut tentang kalender forex, tentang event-event yang berlaku dalam sekitar pasaran mata wang, tune in ke Bicara Fundamental esok bersama dengan Cikgu Yun pada 10.30 malam, kerana beliau akan mendalami setiap event yang berlaku setiap minggu dalam kalender forex. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan peluang ini bersama dengan Cikgu Yun dalam Bicara Fundamental pada esok jam 10.30 malam. Okey, Cikgu Azlan, sila teruskan. Okay, alright, thank you. So tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan adalah sekarang kita dah tahu pergerakan besar telah pun berlaku impact daripada COVID-19.
Dan kalau siapa yang merujuk selain daripada, sebab tuan-tuan bila kita jangan terlalu fokus pada satu benda, kita tengok apa saja peluang yang ada, right? Kalau kita lihat di sini, ini tuan-tuan nampak di depannya, ini adalah chart 4 time frame. Ini adalah US 500 ataupun Standard and Poor, S&P, dia panggil S&P 500. Ini adalah 500 saham yang terbaik yang disusun oleh pihak yang di sana lah, US 500 ataupun S&P 500, yang mana di sini menggambarkan sama ada kuat atau lemahnya saham-saham di US. Kalau di Nasdaq, dia ada 100, kalau di Nasdaq dia ada jumlah tertentu, juga ada di Dow Jones. Di Nasdaq silap ada 100 saham utama, di Dow Jones ada 30, di sini ada 500. Jadi 3 nama ni, S&P, Standard and Poor, Nasdaq dan Dow Jones, dia memberi satu pergerakan besar yang mana kita nampak saham-saham yang ada di US adakah kuat atau lemah. Tu adalah menjadi rujukan utama. Sebab kalau siapa yang trade yang di BXK, tuan-tuan juga akan merujuk di sini. Okey, kalau kita rujuk apa yang berlaku, saya buka kepada candle weekly, pergi monthly. Kita dah nampak tuan-tuan suatu, saya besarkan kat sini. Okey. Tuan-tuan tengok candle monthly yang telah selesai pada bulan lepas, bermasuk pada bulan 3. Kita nampak, boleh nampak ni jelas, candle ni ada ekor panjang. Bermaksud dia open high dan dia test, dia open high, dia test sekitar kawasan, saya ambil di sini, dia panggil point dalam 3134. Dia buka pada paras ni untuk bulanan, dia buka pada paras 2971 dan test tertinggi 3134, dan kemudian dia jatuh sampai nilai tertinggi atau nilai yang terendah atau poin terendah sekitar 290, dan akhirnya dia tutup di paras 2581. Jadi apa maksud dia? Okey, berdasarkan kepada BB, kalau kita tengok di sini tuan-tuan, saya besarkan di sini. Okey, candle yang jatuh ni, dia bergerak daripada garisan top BB sampai kepada low BB, dan tidak ada candle di monthly yang 2 bulan ni yang tutup di luar atau di bawah garisan low BB. Okey, kalau tuan-tuan dan boleh tengok, nampak tak ada 2 candle merah kat sini? Nampak je. Besar. Okey, 2 candle merah besar. Sebentar, kita ada gangguan connection. Okay, kita cuba dapatkan kembali. Dan yang kedua, yes, Cikgu? Dia dah test, tetapi Cikgu? ya, dengar. Cikgu, Ya, dengar. minta ulang kembali daripada 2 candle merah tadi sebab yang ada ni connection putus. Daripada situ. Ini okey. Kalau tuan-tuan tengok di sini, ni sebagai contoh terdekat lah, sebab ini monthly, dan ni sebenarnya tuan-tuan, ini yang saya buka monthly, saya nak tunjuk cara membaca sebenarnya. Okey, tuan-tuan tengok, benda apa yang saya nak tunjuk ni adalah cara membaca. Saya lebih suka menunjuk cara membaca daripada saya tunjuk result ataupun buy or sell, sebab bila saya tunjuk buy or sell, sebenarnya tuan-tuan, ia tidak akan membantu untuk jangka panjang. Kenapa? Sebab kalau kita buy and sell tapi hanya mengikut orang punya analisa, kita tak ada analisa, kita tak mampu membaca sampai bila kita nak bergantung pada orang lain. Fikir benda tu, sampai bila? Okey, kalau tuan-tuan lihat di sini, nampak tak ada ni yang candle merah satu ni, yang besar ini monthly, dan ni candle merah ni. Sebab garisan putus-putus ni tuan-tuan, ini mewakili adalah perjalanan setahun, perjalanan sepanjang 2017. 2018. Dan candle merah ni tuan-tuan, nampak dia jatuh, dan yang kedua merah ni kita nampak dia ada echo atau shadow lah, biasa orang panggil shadow. Dia test kepada garisan MA50 dan juga low BB, dan tidak ada candle yang tutup di luar atau di bawah low BB. Jadi dia masih berada di antara garisan top dan low BB, dan dia masih lagi dalam keadaan uptrend. Okey. Dan tengok merah ni dan merah ni.
Cuma candle 2 merah ni lagi besar. Sebab ni tuan-tuan adalah impact daripada COVID-19 yang tak pernah berlaku. This is the first time wabak pandemik yang nama dia COVID-19 impact. Yang ni saya tak pasti pasal apa. Tapi yang ni besar impact dia. Tetapi setelah 2 bulan, candle ni tuan-tuan dia naik dan dia tutup di dalam BB. Okey, sekarang kita nampak, sekarang baru hari yang ke-7. Kita dah nampak ada tanda-tanda nak naik biru kan. Okey, sekarang kita tengok ini 1, 2 dan biru ni naik. Okey, sekarang saya tandakan. Cikgu, sebentar ya tuan-tuan dan puan. Baik. Cikgu. Hello, Boy. Okey. Cikgu, ya, terputus tadi. kita ulang daripada cikgu mula menandakan di pertengahan tadi. Okey, alright. Okey, tuan-tuan, apa yang saya nak tunjukkan ni adalah cara untuk kita nak detect atau kita nak baca adakah selepas kejatuhan 2 candle merah ni dia akan naik ataupun dia terus jatuh. Okey, kita lihat contoh yang dah berlaku. Saya gunakan candle monthly. Ini adalah candle yang berlaku pada 2018, penghujung 2018 dan akhirnya pada awal 2019 dia naik. Kita tengok apakah tanda yang berlaku. Saya dah highlighted tuan-tuan kotak ni, okey, di dalam time frame monthly, dan kita tahu sebenarnya apabila bagi yang dah faham ataupun yang tak faham is okay, cuma dia tahu bahawa apabila bacaan kita melihat di monthly, maka full structure ada di daily. Reason dia simple, sebab satu candle monthly ada 4 atau 5 candle weekly. Dengan 4 atau 5 candle weekly tidak boleh membuat full structure, tak boleh. Okay. Untuk membuat full structure, maksud full structure adalah tuan-tuan mesti ada asas BBMA. Extreme, contohnya nak naik ada extreme buy, ada MHV buy, ada arah kokoh buy, ada re-entry buy, ada momentum buy, ada re-entry buy, sehinggalah extreme buy atau MHV buy itu terbatal dengan extreme sell atau MHV sell. Itu dia punya structure. Jadi untuk dapatkan structure tu, kalau satu candle monthly dengan 4 candle weekly tuan-tuan, 4 weekly, 4 candle atau 5 candle tidak boleh membuat full structure. Tetapi dengan satu candle monthly, kita ada 4 minggu sekurang-kurangnya, 4 minggu kita ada 20 candle daily. Jadi dengan 20 candle tuan-tuan, dia mampu untuk membuat full structure. Itu cerita dia sebenarnya. Dia mampu untuk membuat full structure untuk nak naik. Jadi bila kita buka kepada monthly, tuan-tuan, kita katakan kita tukar kepada weekly, tuan tengok tukar kepada weekly, kita tak nampak dia punya bacaan yang mudah untuk dibaca. Yang kita nampak tuan-tuan adalah kejatuhan, dan kita nampak candle biru ni naik sehingga tutup di atas garisan, ni membuat arah kokoh buy. Tuan-tuan, di sini kita dah ketinggalan, ada banyak peak kat sini, banyak point kat sini. Kalau kita menggunakan ni, katakan saya tandakan tuan-tuan, saya gunakan time frame daily. Gunakan daily. Okey, saya kecilkan. Okey, tuan-tuan nampak? Okey, nampak daily. Okey, di sini kita akan nampak apabila dia jatuh. Tuan-tuan nampak di sini, ini adalah candle arah kukuh yang pertama. Saya tandakan dengan garisan menegak. Dan ini kalau boleh lihat adalah candle yang pertama tutup. Candle yang pertama tutup di atas garisan mid BB setelah jauh dia jatuh. Nampak dia jatuh, ada momentum. Satu lagi. Momentum adalah candle yang tutup di luar BB, Kalau momentum sell, candle yang tutup di luar low BB. Kalau momentum buy, candle yang tutup di luar top BB. Okey, kalau kita tengok di sini, sebenarnya sebelum dia jatuh, dia dah beritahu tanda-tanda naik itu. Apa dia? Okey, cuba tuan-tuan semua dah boleh lihat di atas ni ada candle merah dan biru. Right?
Untuk berbual di candle merah biru, tetapi candle ni tidak tutup di atas garisan top BB. Nampak? Maksud dia kejatuhan akan berterusan lah cikgu. Ini tandanya tidak ada kekuatan untuk naik. Oh, tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan. Ini nama dia market hilang volume. Itu sebab bagaimana trader BBMA mendapatkan pucuk. Pucuk adalah berdasarkan kepada market hilang volume. Inilah pucuk dia. Alright. Jadi dia dah tahu candle ni naik. Betul, candle naik. Dia naik. Tetapi tidak ada sebarang candle yang tutup di atas garisan top BB. Satu lagi, top BB flat. Walaupun tak flat, tapi dia dalam bentuk tidak mengembang. Dia flat. Nampak tak dia flat? Nampak tak dia flat? Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan. Dan EMA 50 ni di atas garisan MACD. Ini memang downtrend. Ini bentuk downtrend. Dan market hilang volume adalah zone di mana kita entry di antara garisan top BB dan mid BB. Inilah kawasan-kawasan dia. Itu sebab tuan-tuan, saya selalu mencari benda-benda macam ni. Sebab bila benda ni berlaku tuan-tuan, sementara tuan-tuan dan puan-puan, diharapkan terus bersabar. Kita sedang connecting. Sebab ini adalah candle reconnecting. Minta maaf cikgu, tadi reconnect kejap. Boleh ulang balik cikgu? Kat sini Okey tuan-tuan. Daripada situ. Di sini adalah kedudukan di mana kita nampak ada deretan candle sideways dan tidak ada sebarang candle yang tutup di atas garisan top BB. Bermaksud inilah zon-zon market hilang volume. Dan satu lagi, biasa dengar market hilang volume, kebiasaannya kita akan nampak bentuk macam arah kukuh buy. Nampak? Ni, nampak macam arah kukuh buy. Apakah arah kukuh buy? Siapa ada asas, dia dah kenal. Arah kukuh buy adalah candle yang tutup di atas garisan, yang tutup melepasi 5-10 high dan mid BB. Ni nampak arah kukuh buy. Ni nampak arah kukuh buy. Jadi dulu saya pantang, dulu saya tak faham multi time frame. Saya tak biasa multi time frame. Saya nampak arah kukuh buy, saya letak re-entry buy. Kawan tu terkejut. Akhirnya saya buy kat pucuk. Alamak. Tu isu dia. Sebab bila kita nampak arah kukuh buy tuan-tuan, contohnya sekarang di daily, maka kita tahu di trafik lebih besar ada bacaan re-entry. Kalau tuan nak lebih jelas, kita besarkan time frame kepada weekly dan kita nampak. Okey, Boboy pun boleh nampak? Boleh nampak cikgu. Nampak tak re-entry? Nampak. Inilah re-entry dia. Inilah tempat yang biasa terkena. Nampak arah kukuh buy, saya pun buy. Tengok dia terkejut. Jadi ini adalah tempat-tempat di mana tempat-tempat untuk kita nak entry. Malam ni tip dia saya tunjuk cara bagaimana untuk kita tapi tuan-tuan, satu benda minta ulang balik cikgu. Malam ni tips dia adalah malam ni tip ni adalah saya menunjukkan, saya berkongsi dengan tuan-tuan bagaimana untuk nak mengenal pasti zon pucuk atau dengan bahasa teknikal. Alamak. Ya cikgu, teruskan. Mengenal pasti dengan bahasa teknikal, mengenal pasti zon pucuk atau bahasa BBMA-nya adalah zon market hilang. Ni dia. Ni dia punya zone market hilang volume sell, yang mana kita tahu bila ada market hilang volume sell di daily, saya tunjukkan tadi, di weekly adalah apa? Di weekly adalah re-entry sell. Okey, itu satu. Kita EMA 50 ingat EMA 50 bila ada bacaan momentum sell di sini, lepas tu EMA 50 naik ke atas mid BB ni tuan-tuan. Ini memang kawasan-kawasan downtrend. Dan nampak tak dia jatuh? Akhirnya dia naik dan candle ni tuan-tuan, inilah candle arah kukuh buy. Candle yang pertama. Dan bila kita buka besar, kita dah nampak apa? Kita dah nampak dekat time frame mana tadi? Dekat weekly ni ada extreme buy, right? Dan juga dekat monthly ni, okey, monthly kita dah nampak market hilang volume buy. Dia naik tuan, ada arah kukuh buy. Sekarang kita tengok apa yang sedang berlaku. Okey, kita pergi kepada day
maaf tuan-tuan dan puan-puan. Kita cuba reconnect bersama cikgu. Adakah telah muncul arah kukubai? Cikgu sekali lagi minta maaf, boleh ulang kembali. Okey, tak apa. Okey, sekarang malam ni tuan-tuan, internet dia memang kurang friendly lah dengan menarik. kita cikgu. Tak apa, Kurang tak menarik. apa. Okey, tu tuan-tuan lihat Canon ni dah jatuh. Sekarang Canon ni berada di kawasan-kawasan apa? Di kawasan atas MIBB. Tuan-tuan terfikir, ini adakah nak buy atau nak sell? Okey, untuk confirmation, di sinilah kita gunakan time frame lebih kecil. Dia banyak cara lah. Okay. Bila pergi kepada 4 jam. Okay, tuan-tuan nampak di 4 jam. Tuan-tuan nampak candle ni? Oh, kebetulan dia keluar pula. Ni nama dia candle momentum. Okay, saya tunjukkan, saya nak tunjukkan, saya kena ceritakan sesuatu untuk tuan-tuan boleh gunakan sebagai contoh. Okay, nampak tak? Saya pesan tuan-tuan sebagai 4 jam. 4 jam ni nampak sebenarnya nampak tak candle merah ni? Ini candle momentum sell. Boleh nampak Okey, ni momentum sell boy. Ni momentum sell. Nampak tak momentum sell ni dia bukan saja tutup, dia bukan saja momentum sell tapi dia tutup di bawah garisan EMA 50. Ini EMA 50. Okey. Right? Jadi bila dia tutup di bawah, dia buat momentum sell dan tutup di bawah EMA 50, kita tahu bahawa ini adalah tempat yang, ini adalah signal yang sangat kuat. Kenapa kuat? Sebab dia bukan saja tutup di bawah low BB, tapi dia tutup di bawah EMA 50. Bermaksud kesemua 8 garisan candle ni dah cross down. Nampak? Bila dia turun dan turun, nampak tak garisan EMA 50 ni? Masih berada di bawah garisan MIBB. Okey, jadi apa yang saya ceritakan, kekuatan momentumnya adalah, ini bukan pucuk saya nak beritahu kekuatan trend. Okey, tuan-tuan nampak candle yang pertama yang merah ni, yang tutup ni. Okey, dan kita tengok sampai candle di sini, garisan EMA 50 baru berada di atas garisan MIBB. Boleh nampak Nampak je. Jadi kalau kita lihat betul-betul, ada satu candle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 candle ni adalah zone di mana zone entry yang sangat kuat, sangat cantik untuk kita nak entry bagi perjalanan jauh. Sebab apa? Sebab apabila EMA 50 dah mula berada di atas garisan MIBB, tuan-tuan akan nampak candle-candle yang jatuh ni boy, nampak tak dia jatuh? Ni momentum, nampak tak re-entry? Dia dah mula cuba untuk berada jauh ke dalam BB, jauh daripada low. Nampak? Bermaksud kekuatan jatuh dia lemah. Kekuatan jatuhnya lemah. Dan EMA 50 semakin jauh dengan MIBB. Nampak tak garisan top BB jauh dengan EMA, tetapi semakin lama top dengan EMA semakin dekat. Nampak? Makin dekat. Itu tandanya kekuatan jatuh dah lemah. Itu sebab saya sangat suka cari candle yang pertama kali membuat momentum ni dan tutup di bawah EMA 50, dan zone entry saya adalah sampai EMA di atas MIBB. Ni zone saya, zone entry saya, dan saya akan bertahan. Dan bila muncul di 4 jam, ia memerlukan perjalanan sekurang-kurangnya 20 candle. Maksud 20 candle adalah kenapa 20? Saya menggunakan 20 sebab garisan low BB adalah purata perjalanan 20 candle. Purata perjalanan 20 candle. Dan low BB bermaksud apabila ada candle yang tutup di luar low BB, bermaksud inilah momentum sell. Momentum sell hanya akan terbatal dengan apa, boy? Momentum sell hanya akan terbatal dengan momentum buy. Yelah. Sekarang cuba lihat. Ini adalah momentum sell yang pertama. Hingga sekarang baru terbentuk momentum buy.
Nampak? Nampak tak berapa jauh perjalanan dia? Kalau kita lihat di sini, Jauh sangat. perjalanan that's why perjalanan momentum ni kuat. Yang penting momentum dan juga dia tutup melepasi EMA 50. Okey. Kalau boleh tengok, sama tak maksud dia? Ini adalah momentum tutup di momentum sell dan tutup di bawah EMA, tetapi ini momentum buy tutup di atas EMA. Ni, tutup atas EMA kan? Dan EMA 50 berada di atas garisan MACD. Maka setup ni tuan-tuan adalah ulangan daripada setup yang ni. Ni. Tetapi dia terbalik. Yang ini adalah setup untuk jatuh, manakala yang ini adalah setup untuk naik. Boleh nampak apa buat? Boleh nampak. Jadi perjalanan jauh bermaksud dia beritahu perjalanan jatuhan selesai. Dan US 500 adalah mewakili 500 saham terbaik ke US. Dan average dia beritahu saham-saham dah mula naik. Itu sebab saya dah start fokus saham. Sebab, kenapa tuan-tuan? Saham ni satu kena ingat dia hanya bergerak di 7 jam. Kalau tuan-tuan buka H1 saham ni, saya ambil satu benda, saya ambil satu saham. Apa yang saya ada trade, saya ada trade MACD. MACD semua orang kenal lah. McDonald kan. Saya rasa kalau dari mungkin saya boleh sedikit selingan lah. Saya ada Cikgu Yun ada kongsikan dalam segmen dia yang lalu berkaitan dengan saham-saham ni akan berlaku kenaikan kerana ada suntikan sebanyak sebanyak 2 triliun USD daripada Federal Government of US. So di mana dia punya direct correlation dia akan menyebabkan permintaan tinggi untuk saham lah. Begitu cikgu. Betul. Saya orang teknikal. Saya dengar apa Cikgu Yun cakap, tapi saya tak nampak candle lagi. Tapi dengan candle yang tadi saya tunjuk tu, maka terbuktilah apa duit yang dimasukkan dalam market dah pun bagi impact. Jadi satu benda cuba perhatikan dekat MACD ni. Saya ambil contoh MACD lah. Ni satu saham lah. Sebenarnya saya dah buy dah. Saya dapat kat sini. Saya dapat sini lah. Saya pasang buy pada hari Jumaat. Semalam dia buka gap, lepas tu saya hold. Saya letak stop loss, saya hold, dan ni saya tahu insya-Allah ni perjalanan jauh. Okey. Tengok Jumaat memang tepat dah cikgu. Pengumuman hari Jumaat lepas memang waktu yang tepat, sebab itulah pengumuman dana yang diberikan. Yes. Okey, sekarang cuba boleh tengok dari segi teknikal. Ini adalah candle. Tengok kawasan ni, deretan yang merah candle ni. Nampak tak? Candle ni adalah momentum sell dan tutup di bawah EMA 50. Betul? Betul. Dan EMA 50 pada ketika ini di bawah MACD. Betul? Zone ni. Okey, sekarang cuba lihat di sini. Nampak tak? Candle momentum buy dan EMA 50 masih berada di atas garisan MACD. Inilah tanda kenaikan. Bermaksud candle ni telah membatalkan candle ni. Candle yang lain di antara dua candle ni memang tak membatalkan sebab diorang tak tutup di atas garisan top BB ya cikgu. Yes. Jadi ini momentum buy. Momentum buy, dia bukan saja momentum buy tetapi tutup di atas garisan EMA 50. Yang ini adalah momentum sell dan tutup di bawah EMA 50. Jadi bila berada di bawah EMA 50, dia downtrend. Bila berada di atas EMA 50, dia uptrend. Jadi sebenarnya kalau secara kasar pun, kalau katakan saya contohlah, kalau katakan bukan apa, benda ni dia banyak sangat garisan. Contohnya kalau katakan saya buang semua garisan ni, saya letak sebagai naked chart lah. Okey. Dan kita dah nampak apa? Okey. Tengok, kita konsep high low. Nampak? Ini terendah yang pertama. Kemudian current high is lower than previous high. Betul? Okey, betul. Current low is lower than previous low. Dan current low is lower than previous low.
and current high is lower than previous high. Inilah downtrend. Jelas cikgu. Jelas Okey, dan sekarang kita nampak previous high, current high. Current high higher than previous high, dan previous low higher than previous low. Nampak tak dia punya low dah naik? Okey, jelas. Jadi sebenarnya garisan tu nak memudahkan, tapi kalau pening sangat ini jelah. ini sebenarnya ini konsep konsep niaga chart tak ada masalah pun. Benda ni sebenarnya setiap trader dia kena faham. Jadi sebenarnya dia dah nampak. Itu sebab saya buat garisan untuk nak nampak lebih jelas, tetapi bila banyak sangat garisan kita duk pening kan. Jadi kita boleh nampak bahawa dia dah ada new high. Sebenarnya sebelum tu pun dia dah ada. Nampak tak new high sini? Nampak tak new low sini? Nampak tak new high kat sini? Sorry. Ni kan? New high kat sini. Jadi kita dah nampak tangga kat sini. Sebenarnya sini pun dah nampak kenaikan. Dah ada kenaikan. Ini new high, new low. New low is higher. Current ini this low is higher than previous low. And this high is higher than previous high. So sini pun kita dah nampak ada berlaku kenaikan. Jadi bila kita pasang BB, kita nampak dengan lebih jelas lah. BB sebab saya pandang momentum. Dia menggunakan perjalanan 20 candle. Ni adalah momentum sell dan ni adalah momentum buy. Jadi bermaksud kenaikan telah pun valid. Dan satu benda yang saya sangat-sangat suka, okey, tuan-tuan boleh lihat di saham di mana-mana lah dalam BBMA. Ke bawah perasan, nampak tak garisan merah biru ni bertemu dengan mid BB? Okey. Inilah kalau dalam elite wave, inilah bermulanya wave ketiga. Satu, dua, tiga, atau A, B, C. Inilah pucuk dia. Inilah akar. Itu sebab saya sangat suka garisan ni. Dia bertemu saja mid BB, memang saya layer. Tempat saya layer ni dalam mana-mana time frame. Saya suka. Terutama H4 dan H4 ke atas. Dia payah nak, kalau kita nak tengok, cuba tengok kat sini. Ada kan? Ni. Ada. Dan ni ada. Maksud ini telah dimatikan dengan ni. Inilah perjalanan dia. Okey, tuan-tuan. Cakap lama saya bercakap. Just pick ada soalan tak? Kalau pilih soalan banyak cikgu. Mostly nak request spare lah. Jadi saya bacakan random lah di mana-mana. Boleh. Saya bacakan random. Sebentar. Okey, daripada Encik Ahmad. Mohon Cikgu Hazlan untuk komen pair Euro XXX. Jadi saya rasa kita boleh prefer ke Euro USD ya cikgu. Okey, senang. Dan sebenarnya pair tu juga antara yang saya melihat, dan saya melihat pada banyak pada USD. Okey. Tuan-tuan tengok di sini. Sini ada 4 time frame. Okey. Biasanya saya akan gunakan 3. Right. Kalau kita lihat di sini. Okey. Saya besarkan nampak dengan lebih jelas lah. Okey. Kenapa saya guna weekly? Kalau kita lihat tuan-tuan di sini, untuk minggu ni, candle weekly minggu lepas telah pun menyentuh garisan, nampak tak merah biru sini boy? Nampak ya. Ini dipanggil re-entry buy, kawasan-kawasan yang terendah pada minggu ini. Jadi selesai saja candle merah ni, daripada semalam kita tahu entry yang terbaik pada minggu ini adalah buy telah pun bermula. Yes, itu bacaan dia. Jadi bila kita nampak re-entry buy di weekly, maka di daily kita akan nampak bacaan apa? Market hilang volume buy. Nampak tak macam arah kukuh sell? Nampak macam arah kukuh sell di daily pergi. Sebentar ya tuan-tuan dan puan-puan. Harap bersabar. Reconnecting. Malam ni mungkin trafik internet agak
agak padat. Okey, cikgu boleh ulang sedikit? Okay, tak apa, no problem. Sebab memahami memang internet very very slow. Okay, ulang Okey, ulang cikgu. Bila kita lihat candle, kejap saya rasa saya nak besarkan candle ni. Candle yang merah ni tuan-tuan adalah candle yang telah selesai pada minggu lepas dan cantik sebab sebenarnya saya dah pernah katakan bahawa di antara pair yang mesra BBMA adalah pair EU. Cikgu, sebentar ya tuan-tuan dan puan-puan. Harap dapat bersabar bersama kita sebentar. Okey. Boleh? Okey. Kejap, tadi kita terputus screen share. Okey. Kita clear. Nampak chart, boleh teruskan cikgu. Okey. So, candle yang merah yang kita nampak yang tutup pada Jumaat lepas, cantik sangat. Kenapa cantik? Sebab ini adalah candle yang tutup. Saya pasangkanlah. Ini adalah candle yang tutup di garisan 5-10 low di weekly. Bermaksud pada minggu ini entry terbaik untuk EU adalah buy. Jadi ini dipanggil re-entry buy. Just nice candle ni re-entry buy. Dan bila kita lihat di daily, kita akan nampak bentuk apa? Kita akan nampak bentuk arah kukuh sell. Bila arah kukuh sell ni tuan-tuan, ini adalah bacaan market hilang volume buy. Okay, jadi bermaksud kita dah nampak minggu ni tempat terbaik untuk buy. Jadi kita akan gunakan TF kecil di H4. Dan bacaan di H4 yang akan memvalidkan bacaan re-entry buy di weekly adalah momentum buy di H4. Jadi kalau kita lihat di H4, adakah telah muncul bacaan momentum buy? Okey. Tuan-tuan tengok di sini. Nampak candle ni? Yang biru ni. Ini pada saya belum lagi ada bacaan momentum buy. Jadi sebenarnya tuan-tuan, kalau kita gunakan 4 jam, dalam satu hari di 4 jam ni cuma ada berapa candle? Cuma ada 6 candle. Jadi kalau tuan-tuan nak dapatkan yang lebih detail, pergi kepada H1. Cuba kita lihat. Okey. Boleh masih ingat tak konsep yang tadi saya ceritakan bagaimana nak tengok kekuatan market? Okey. Menggunakan momentum. Okey. Nampak tak? Ini candle pertama momentum buy. Betul. Nampak tak dia tutup? Sebab dia tutup atas stop BB. Dan juga atas EMA 50. Atas EMA 50. Jadi daripada bacaan momentum buy ni sampai kepada garisan EMA 50 bertemu dengan BB, ni tempat-tempat yang mana market masih lagi cantik untuk nak bertahan buy. Jadi bila dah ada candle ataupun dah ada garisan EMA 50 di bawah BB ni, saya jarang untuk nak mengambil sebarang entry. Sebab kalau kita kecilkan time frame, nampak tak low BB? Low BB telah mencangkuk ke atas. Maksudnya apabila low BB telah mula mencangkuk ke atas, candle ni telah mula tutup di dalam BB. Apabila candle dah mula tutup di dalam BB, bermaksud kekuatan kenaikan telah pun lemah. Jadi bila nak lemah, ini bukan tempat untuk buy lah. Jadi untuk kita nak tunggu, ni kena sabar. Sebab kita tahu setup macam ni tuan-tuan, untuk hari ni, sebab ni garisan putus-putus ni adalah sebentar tuan-tuan dan puan-puan. Kita dah nak sampai ke penghujung segmen ni. Jadi tak apa. Jadi apa yang saya boleh katakan sebenarnya tuan-tuan, bila kita melihat pergerakan weekly, kita nampak re-entry buy. Bila kita lihat di daily, kita nampak market dalam volume buy, right? Dan bila kita lihat di 4 jam, kita menunggu momentum buy tapi tak ada. Dan satu benda nak kena ingat, saya melihat di sini sebab candle daily belum siap lagi, belum siap candle daily. Okey, satu benda sebab ini untuk besok
jikalau candle daily ni tuan-tuan siap dan membentuk bacaan re-entry sell satu, dan tidak ada bacaan momentum buy di 4 jam. Okey. Ni antara kemungkinannya adalah di daily re-entry sell. Di daily bukan di weekly. Di daily re-entry sell. Tetapi syarat untuk nak validkan re-entry sell di daily adalah apa? Adalah momentum sell di H1. Dia kena sepasang. Bacaan di weekly, full structure ni di H4, atau setup di weekly, full structure di H4, setup di daily, full structure di mana? Di H1. Jadi kalau kita buka H1, okey. Jikalau di H1 ni tuan-tuan membentuk momentum sell, maka apa? Maka re-entry sell ni valid. Dan satu lagi, nampak tak EMA 50 dah berada di atas garisan MACD. Ni antara possibility yang mungkin muncul. So dah 11.33. So itu basically. Jadi kalau kita nampak itu yang mungkin berlaku, maka kalau kita tengok USD CHF, dia akan terbalik lah. Dia akan terbalik. Okey, ini last pair. Dia akan terbalik USD CHF. Okey. Terbalik dengan Euro USD tadi ya, cikgu? Yes, kebiasaan terbalik. Dan nampak tak dekat daily, okey, antara kemungkinan bentuk re-entry buy, okey, kemungkinan bentuk re-entry buy, dan nampak tak di 4 jam tidak ada momentum sell. Ini untuk daily. Jadi kemungkinan untuk re-entry buy di daily ada, tapi tengok di H1. Nampak? Yang akan memvalidkan re-entry buy di daily dan market level volume buy di H4 adalah momentum buy di H1. Jadi momentum buy ni adalah bila top BB dia turun, dia kuncup, ada momentum buy, dan baru valid perjalanan re-entry buy ni. Okay, so itu yang kita nampak. Dan jikalau itu berlaku, bermaksud USD kukuh. Bila USD kukuh, inilah pergerakan-pergerakan seterusnya. Dan jikalau di daily ni dia buat re-entry buy, dan jikalau dia naik sampai membuat momentum buy kat sini, maksudnya kuat insya-Allah sepanjang minggu. Jadi ini yang kita nak tengok besok ni. Baik. So saya rasa itu saja buat kali ni ya. Dan insya-Allah saya rasa dah 11.34. Dah 11.34. Okey, sebelum tu kita rujuk kembali pada soalan kuis kita pada malam ini. Saya ulangi, soalan dia adalah berikan 3 jenis signal BBMA. Okey, soalan ini dikeluarkan sendiri oleh Cikgu Azlan. So jawapan dia adalah, jawapan dia apa ya, Cikgu? Jawapan dia adalah ekstrim. Lepas ekstrim, arah kukuh dan momentum. Ekstrim, arah kukuh dan momentum. Jadi dekat sini kita ada signal. 71 respon daripada para penonton kita. Tahniah kepada mereka yang mendapatkan jawapan yang betul. Jadi dalam 71 respon itu, orang pertama yang berjaya mendapatkan jawapan yang betul adalah saudara Fauzi Farouk. Jadi tahniah kepada saudara Fauzi Farouk kerana memberikan perhatian dalam segmen bicara teknikal kita. Thank you. Jadi untuk merumuskan segmen kita pada hari ini, minta maaf jika kita tidak dapat review banyak pair, especially pair currency. Hari ini cikgu berkongsikan tentang cara mengenal pasti zon pucuk, atau dalam bahasa BBMA ni adalah market hilang volume sell. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, semestinya apa demonstrasi yang cikgu tunjuk tadi dalam pair saham MACD juga boleh diterapkan dalam pair currency. Jadi jangan risau kalau anda kurang faham, tonton semula dan cuba backtest di dalam pair currency pilihan tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menyertai kita dalam segmen bicara teknikal pada hari ini bersama Cikgu Hazlan Hashim dan juga saya Boboy CTC sebagai host anda. Jangan lupa untuk bersama CTC FM sekali lagi pada hari esok bersama dengan Cikgu Yun dalam segmen bicara fundamental bermula jam 10.30 malam. Jadi Cikgu Hazlan, ada apa-apa kata terakhir untuk para penonton kita pada malam ini? Stay safe. Macam biasalah,
selagi kita dalam tempoh PKP ni, stay safe, stay home, stay healthy. Okay, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi kita di minggu hadapan dalam waktu yang sama, di ruang yang sama, insyaAllah. Okay, bye. Bye.